Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Amin. Wassallallahu sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini, iaitu kelas hadis 40. Dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Amin. Ya Allah, kami mohon darimu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang kau ketahui dan kami tidak ketahui. Kami mohon darimu syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Amin. Allah, kami berlindung denganmu dari neraka dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, apa yang Engkau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. La Amin. ilaha illa anta birahmatika nastaghisu wa min azabika nastajiru. La Amin. tahzin nafsina tarfata ainin. Faslih sya'nina kullahu ma aslahta bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung hadis kita yang 42 semuanya tu. Hari ini insya-Allah hadis 18, 19 dan 20. Maknanya kalau selesai hari ini 20, kita ada 22 hadis lagi. Hadis 18. Muka surat 85. Okey. Pendek hadis ni. Bertakwa kepada Allah Dan berakhlak, terpuji dah tu kan, ataupun berakhlak mulia. Daripada Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta wa'atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ni periwayat dia dua orang kan? Maknanya dua-dua ni sekali dengar lah ni, sama-sama dengar. Macam Nabi beritahu pada dia, mungkin dua orang ni. Dia berdua tu kan, Nabi tuju kepada dia berdua. Erti hadis, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikutilah segera kejahatan dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu menghapuskannya. Nya kejahatan kan? Nescaya kebaikan itu menghapuskan kejahatan yang dibuat tu. Dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Maknanya ada 3 perkara dalam hadis ni. Yang pertama, kita diminta bertakwa kepada Allah walau di mana berada, dan kita boleh gambarlah tu bila-bila masa pun, di mana jua pun. Tu yang lebih jelas lah kan. Lepas tu kalau terbuat kejahatan, kalau terbuat sengaja ke tak sengaja, cepat-cepat macam untuk memastikan kejahatan tu tak kekal, cepat-cepat
buat kebaikan. Nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tu. Dan bergaul, tu yang kedua kan. Yang ketiga, bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Jadi 3. Walaupun pendek tapi 3 perkara yang Rasulullah nak sampaikan. Ya. Dia sampaikan kepada 2 orang tu, tapi alhamdulillah sampai kepada kita hingga saat ini pesanan Rasulullah itu. Ada juga disebut wasiat Rasulullah kepada 2 orang tu kan. Okey. Uraian dan intisari. Ke surat 86. Abu Zar yang meriwayatkan hadis ini telah masuk Islam ketika Rasulullah SAW masih di Makkah. Nabi telah menyuruh kembali kepada kaumnya. Maknanya Abu Zar ni di antara umat Nabi Muhammad yang awal menerima Islam. Ya. Sebab Nabi di Makkah lagi. Namun dia tekad untuk tinggal di Makkah. Nabi suruh dia balik kepada kaumnya kan. Sebabkan apa yang dia dapat. Namun dia tekad untuk tinggal di Makkah bersama baginda. Maka Rasulullah SAW telah memberikan kebenarannya. Maknanya dia berguru habis-habisan lah dulu sebelum dia nak balik pun. Macam tu lah maksudnya tu. Lepas tu Abu Zar ni memang masyhur lah nama dia ataupun popular lah ya, dikenali orang. Rasulullah sangat menyayang beliau dan baginda orang-orang yang dia sayang Rasulullah ni ada ketikanya apa yang orang tu nak dia tak bagi. Masuklah Abu Zar ni. Dia pernah minta kepada Rasulullah supaya dia nak jadi pemimpin. Ya, dia nak jadi pemimpin. Tu yang Abu Zar minta kepada Rasulullah sebab dia rasa Nabi baik dengan dia, boleh minta kot. Jadi apa yang berlaku, Rasulullah tak izinkan. Dia apa sebab dia tak izinkan? Sebab aku lihat engkau lemah, kata Rasulullah. Tapi bila dirujuk maksud lemah tu, kalaulah dikatakan Abu Zar ni seorang yang lemah dari segi fizikal, tak tepat. Sebab dia ni keturunan apa nama tu? Bani Ghifar. Sebab tu gelaran dia juga Abu Zar Al-Ghifari. Ghifari, G-H-I-F-A-R-I, Al-Ghifari. Orang-orang Ghifar ni memang terkenal kuatlah. Ghifar ni tinggal di kawasan lalu lalang. Kalau orang Quraisy pergi berniaga di negeri Syam, Syam tu Syria. Kalau pergi berniaga di negeri Syam, tempat lalu lalang tu, bila balik kan bawa barang banyak-banyak kan. Orang-orang Ghifar ni rompak. Rompak, mana dia orang berani, dia orang kuat lah kan. Dia memang kuat. Bukti lagi yang dia ni kuat, bila dia dah bersama dengan Rasulullah tu kan, ada satu peperangan, perang Tabuk. Ya, Tabuk ni jauh lah dari Mekah ya. Dia masa tu Nabi, pasal orang tak ramai lagi, umat Islam tak ramai lagi kan. Rasulullah telah mengarahkan semua kena pergi. Tak ada pengecualian. Jadi Abu Zar pun kena pergi jugalah. Masa pergi tu, unta kenderaan Abu Zar ni sakit. So, Abu Zar ni sakit. Lepas tu jalan slow je kan. Dia jalan slow pun, dia give up lah. Orang lain dah lepas depan.
Jadi dia yang jalan slow ni, dia tak harap dah unta ni boleh kejar ataupun bersama dengan pasukannya. Jadi dia nekat bawa barang atas unta dia turun. Lepas tu dia jalan kaki. Dan dia ni jenis jalan kaki yang memang tak ada pakai alas kaki. Orang yang jalan tak pakai alas kaki ni mau buat kan kaki dia memang kuat lah tu. Dia berjalan, pasukan Islam ni dah jauh ke depan, dah sampai pun. Tapi dia jalan seorang. Tak ada siapa kawankan dia, tak ada siapa temankan dia. Dia jalan sendiri. Yang akhirnya sampai juga ke tempat yang dituju itu. Lepas tu sesahabat ni perasan ada orang datang. Lepas tu Nabi kenal kan. Dia kata itu Abu Zar, dia kata. Maknanya bukan lemah dari segi fizikal. Dia sangat kuat, sangat berani. Ya. Lepas tu lagi yang menunjukkan dia ni sangat berani, bila dia memeluk Islam, wah dia pergi kat Kaabah kan. Orang-orang Quraisy kan memang berhimpun kat situ. Dia isytihar, aku dah Islam, kata. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia beritahu di kalangan orang-orang kafir Quraisy tu. Apalagi orang Quraisy belasah lah dia. Belasah Lepas tu ada seorang sahabat yang cuba memastikan dia tak terus dibelasah lah. Bila dah bersurai tu, dia balik. Okeylah. Keesokan hari tu, ni nak tunjuk dia berani. Dia pergi lagi kat Kaabah tu. Dia isytihar lagi. Memang sah berani. Berani dan kuat. Lepas tu orang Quraisy belasah lagi dia. Sehinggalah ada seseorang dari orang Quraisy ni yang perasan dia ni, ini keturunan Bani Ghifar, jangan mau main. Dia orang yang perasan tu kan beritahu kepada orang Quraisy ni, korang tak perasan ke? Ini Abu Zar ni orang Ghifar tau. Orang Ghifar. Al-Ghifari kan? Orang Ghifar. Nanti kata dia, kita punya perniagaan kok dia dia orang-orang dia kan. Habis dia rompak dia orang-orang dia dalam perjalanan kita pergi balik ke Syria, ke Syam ya. Jadi bila dah orang Quraisy dengar maklumat tu dah tak ada dah lah. Apa namanya? Kerja-kerja belasah tu dah tak berlaku lah. Jadi apa ya maksud Nabi yang dia ni lemah? Rupanya ada ulama yang memperolehi maksud sebenar lemah pada pandangan Nabi itu ialah beliau ni seorang yang sangat zuhud. Sangat zuhud ni memang fizikal kuat semua, tapi bila zuhud dia akan merendahkan zuhud ni apa arti tadi? Zuhud ni orang yang merendah diri, Ustazah. Ya, merendah diri. Minggu lepas dah sebut dah tu. Itu saya kata tadi pula. Minggu lepas. Dia merendah diri. Tapi dia berani kan? Dia ni lemah dari segi pentadbiran. Dia nak minta jadi pemimpin kan? Tapi Nabi kata kamu lemah. Aku tengok kamu ni lemah. Jadi Nabi tak izinkan dia jadi pemimpin. Dibimbangi, kalau dia jadi pemimpin, dia ajak seluruh orang-orang di bawah pimpinannya jadi zuhud macam dia. Macam tu. Dibimbangi lah. Jadi Nabi tak bagilah. Lagi satu kan, hadis yang mengatakan jangan minta jadi pemimpin kecuali kita diberi amanah. Sebenarnya jadi hujah tau. Boleh jadi hujah. Saya teringat masa saya di Syam. Adalah seorang budak tu, memang dia bagus lah. Masa tu awal tahun. Dia bukan awal tahun, ujung tahun kan kita, ujung tahun ni kan kita nak lantik pengawas baru kan, nak jadi ketua umum yang baru untuk tahun berikutnya. Tak tahu masa tu Bedah ada ke tidak ke dengan saya. Tapi Bedah dengan saya
saya jadi pengetua bedah ada kan? Tak tahulah zaman bedah ke tidak kan? Tapi masa tu saya pengetua lah. Ada seorang budak tu dia memang sangat bagus. Dia datang jumpa, dia kata, Ustazah, boleh tak kalau saya nak jadi ketua umum? Wah, saya kata macam mana budak ni? Sebab kita buat ada interview lah, ada apa lah macam-macam kan. Lepas tu bila budak-budak lain ni yang rasa tak puas hati, budak tu bukan saja dia memang okey, berani, dia juga bijak. Dia memang kalau result dia memang sangat bagus lah. Kalau yang 8A, 9A tu memang dia lah macam tu. Sekarang ni dah jadi doktor perubatan, dah pakar dah dia. Bila yang lain tu dengar, wah dia pergi cari ustaz dia. Ustaz macam mana ni? Boleh ke diminta-minta jadi ketua umum ni? Wah, ustaz pun carilah hujah. Dapatlah hadis ni. Jangan kamu minta jadi pemimpin kecuali kamu diberi amanah. Jadi bila macam tu kan, sampai perkara yang ustaz dapat tu sampai kepada saya yang tak puas hati ni lah. Lepas tu, yalah, kalau macam tu betul lah tu. Sebab saya pun tak jumpa ada tu. Cakap macam tu lah. Lepas tu saya beritahu lah balik budak yang minta tu. Nampaknya tak boleh sebab kita ada interview, ada syarat-syarat gitu gini. Dia pun terima, alhamdulillah lah. Jadi dia fokus kepada exam dia lah untuk tingkatan 5 yang berikut tu kan. Memang dia sangat berjaya lah. Ujung tahunan itu dia kahwin, dia jemput saya. Cinta pula. Okey, jadi kalau orang minta jadi pemimpin, ada hadis yang mengatakan Nabi larang, kecuali memang kita diberi amanah. Supaya tu saya terkonang lah kalau ada orang pergi minta ke jabatan nak jadi pengetua, bisa kata lah kan. Jadi kalau ikut hadis, tak betul lah kan. Itu sajalah cerita. Okey, seterusnya, kenapa Abu Zar dikatakan lemah? Beliau sebenarnya lemah dalam kepimpinan, dalam pentadbiran, bukan kepimpinan. Sebab dibimbangi dia akan pastikan semua rakyat dia, orang di bawah dia akan jadi macam dia. Macam tu. Dan apa namanya, orang kedua sebagai perawi dalam hadis ni pun seorang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah, iaitu Muaz bin Jabal. Kita tahu Muaz bin Jabal ni adalah gubernur yang pertama dilantik oleh Rasulullah ke Yaman kan. Yang ini memang Rasulullah lantik. Tapi yang tadi, Abu Zar tadi, Allah tak setuju pasal dia minta. Kebetulan lah pula dia minta dan Nabi rasa tak sesuai kan. Muaz bin Jabal dengan Abu Zar ni memang di antara sahabat yang dikasihi oleh Rasulullah. Itulah tentang perawi ya. Okey, kita balik kepada wasiat tadi, yang 3 perkara tadi ya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Zar dan anulah tu. Dan siapa tadi? Muaz bin Jabal. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Yang pertama, ikutilah segera kejahatan dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu menghapuskannya. Ini 2 dari 3 tu lah ya. Apa namanya ni? Perkara ini kalau kita rujuk kepada ayat Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah surah kedua kan. Ayat yang memula tu alif lam mim zalika kitabul la raiba fihi tu kan. Itu adalah ayat yang menceritakan tentang takwa.
Jadi kalau nak tahu apa makna takwa, maksud takwa tu, kita ambil 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah tu. Itulah yang dimaksudkan dengan takwa. Dan kalau kita perasan juga, takwa ini, suruhan bertakwa ini memang diperintahkan dan diperingatkan setiap orang yang beriman, khususnya orang lelaki ya. Ketika pergi sembahyang Jumaat, memanglah Tok Khatib akan ingatkan, ittaqullah, kan? Mesti keluar perkataan tu. Ittaqullah tu maknanya hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah tiap-tiap Jumaat. Saya terkenang sembahyang Jumaat ke Masjidil Haram hari tu. Ke Masjid Nabi pun dapat juga, alhamdulillah. 2 kali sembahyang Jumaat. Terdengarlah tu yang ittaqullah tu, alhamdulillah. Datin pun dapat 2 kali kan, Datin Zakiah. Kek Boka sekali, Kek Madinah sekali, alhamdulillah. Jadi kalau kita nak ringkaskan maksud takwa tu, kita jaga diri kita dari melakukan ataupun dari terjebak dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab Allah dah sebut orang takwa tu mesti yu'minuna bil ghaib kan, dalam surah Baqarah tu yang pertama tu, percaya kepada orang yang ghaib. Allah tu kan ghaib kan, tu percayalah. Malaikat pun ghaib kan, kita kena percayalah. Wa yuqimuna shalah, mendirikan sembahyang. Tu rukun Islam kan, yang tadi tu rukun iman. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, maknanya tu berzakatlah tu. Benak memberi nafkah wajib ataupun sedekah wajib adalah zakat kan. Tu rukun Islam. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Daripada kitab. Ni kitab dan apa yang diturunkan kepada kamu. Makna kitab lah. Itu rukun iman lagi kan. Wabil akhirati hum yuqinun. Percaya kepada hari akhirat kan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ni 5 ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah. Dia kata situ Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fiha hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau nak tahu apa maksud takwa tu, itulah dia yang ada dalam ayat itu ya. Ada dinyatakan rukun iman, ada dinyatakan rukun Islam. Okey. Selain daripada melakukan perintah Allah, selain daripada kita jaga diri kita jangan terjebak dengan perkara dilarang, kita juga dikehendaki melakukan perintah Allah seperti yang terdapat dalam ayat tadilah ya. Terdapat ada hadis ya yang menyatakan ada kaitan dengan takwa. Nabi kata ada umatku nampak baik. Banyak sangat amalan baiknya. Amalan baiknya tu dia baca hadis, dia baca Quran, macam-macam lah yang baik-baik itu dia buat kan. Tapi Allah tidak terima amalannya. Sebab apabila dia bersendirian, tadi nampak tu maknanya orang ramai nampak dia ni baik, dia ni rajin baca hadis, rajin baca Quran, kata macam tu. Tapi apabila dia bersendirian, mereka lakukan yang Allah larang. Rasulullah kata banyak amalan yang dilihat oleh orang ramai itu jadi sia-sia seperti debu yang berterbangan. Maksudnya semasa di mahsyar nampak dia baik tapi amalan Allah tak terima. Di antara sebabnya bila dia bersendirian dia tak buat baik pun. Malah dia buat sebaliknya. Kan? Tak ada orang tahu, tak ada orang nampak kan. Bolehlah. Buatlah. Contohnya ada kalanya kan
Ini kalau personal lah, ada kalanya rasa rajin sangat nak semayang. Tapi ada kala pula malahnya. Dah tubi-tubi waktu. Barulah nak semayang. Ataupun hanyut terus. Kan? Tak ada siapa tahu dah. Dia lupa malaikat, raqib dan atid kan. Dan selain malaikat catit tu, Allah lah kan. Allah tu, ni apa yang ada dalam hati kita pun dia tahu kan, dia donga. Bisikkan hati kita pun dia tahu dia donga kan. Kalaulah berlaku ada kalanya kita rajin nak beribadat kan. Lepas tu ada pula kalanya kita rasa malas nak beribadat. Kata orang cerdik pandai lah kan. Itu adalah indikator ataupun petunjuk diri kita. Hati kita dah beritahu kita tu. Malas pula aku ni. Tu hati beritahu. Mana boleh malas? Sepatutnya kan. Jadi berdasarkan indikator itu, kita kena cepat-cepat tambah amalan baik. Tadi itulah, jika terbuat perkara yang Allah larang, bila sendirian seorang, relax ya. Itu ini. Dah nak habis waktu. Macam tu kan. Jadi cepat-cepat kita cover melakukan kebaikan. Ya. Takwa juga bermakna takut kepada Allah pada setiap masa, sama ada di hadapan orang, lebih-lebih lagi waktu bersendirian. Justru kita lakukan kebaikan segera, contohnya tolong orang susah ke. Macam saya terkenang kita nolong siapa itu, Siti Fatimah kan. Bila jumpa dia, berderet-deret doa untuk kita semua ni yang bantu dia ni. Siapa pergi dengan saya itu? Maria. Apa? Boleh. Jo. Kan? Berderet-deret ayat ni. Terima kasih ni. Mudah-mudahan ini puan dan ni dan semua yang bantu dia ni. Ya Allah, doa orang yang macam tu kan memang insya-Allah Tuhan makbulkan. Ya. Jadi mudah-mudahanlah kan amalan baik kita kepada orang itu akan berdoa yang baik untuk kita dan insya-Allah mudah-mudahan akan membantu kita dapat menampung keampunan dari Allah kan. Insya-Allah. Lepas tu, tapi kalau hati dah keras ni, dia lebih selesa tak buat apa yang Tuhan suruh kan. Jadi kalau apa yang Tuhan suruh tu selesa tak buat, macam mana Allah nak bantu? Macam mana Allah nak tolong kan? Lagikan dengan orang pun, kalau rajin bantu, dia kurang-kurangnya dia doa kita, tapi dengan Allah macam mana kan? Itu tentang takwa. Sebab takwa ni bukan hanya waktu di hadapan orang, tetapi juga waktu bersendirian. Adakah kita terus patuh pada perintah Allah dan kita terus patuh untuk tidak melakukan larangannya. Itu takwa. Saya sebut pasal takwa ni sebab dalam huraian ni dia cerita pasal tu je kan. Dia tak ada sebut pasal takwa. Okey. Yang kedua, wasiat Nabi tu kan. Ikutilah segera kejahatan dengan kebaikan. Saya kebaikan itu menghapuskannya. Ini selari. Ni kita tengok balik muka surat 86 tu kan. Ini selari dengan firman Allah, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Hafal ni ayat ni. Sebab makin tu masa belajar selalu ustaz-ustaz tu nyebut. Jadi kita pun samalah lancar. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Hasanat tu hasan yang baik-baik kan? Sayyi'at tu yang tak baik. Inna hasanati yuzhibna sayyi'at. Yuzhibna tu
Dari perkataan zahabah, pergi. Maknanya menghapuskan ya. Sesungguhnya segala amal kebajikan, hasanat, menghapus segala perbuatan dosa. Apa nama ni? Dan ulama mengatakan menghapuskan kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa ni adalah dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar wajib tobat. Ya. Kalau tak tobat dosa besar, tak adalah tolong orang, bantu orang, buat baik itu, buat ini. Tapi kalau dosa besar tak terhapus dia kebaikan yang macam tu dah. Kena bertobat. Sebab dosa besar ni Allah tak ampun selagi tidak bertobat. Okey. Itu yang kedua, kan? Seterusnya yang ketiga, iaitu sabda baginda yang bermaksud bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Lagi satu peringatan lah kan oleh alim ulama kan. Seseorang tak boleh mengatakan diri sendiri baik sangat. Aku ni orang baik-baik tau. Aku tak ada itu, tak buat ni, tak buat ni. Aku buat yang ni je. Boleh tak diterima kalau orang tu ngaku dia sangat baik? Sebenarnya baik atau tidaknya seseorang itu bukan diri dia sendiri yang declare. Tetapi apa yang orang kata, apa yang orang tengok. Tapi orang tengok ni pun semasa di hadapan orang lah kan, sebab tu ada yang berlakon. Tapi bila bersendirian berubah, tu tak jadilah. Tapi maksud hadis ni tadi, semasa kita bergaul sesama manusia. Memang Nabi suruh mesti berakhlak baik. Yang masa bersendirian tadi tu pasal bab takwa kan. Okay? Maksudnya bergaul dengan manusia dengan cara yang kamu rasa senang bila diperlakukan oleh mereka kepadamu. Kalau kita suka orang suka dengan kita, kita pun mesti suka dengan orang tu kan. Tapi kalau kita tunjuk kita benci je, siapa nak suka kat kita, betul tak? Macam saya terkenang cikgu lah kan, kalau masuk kelas bersungut je. Masuk langkah je kaki masuk kelas tu, tahu bersungut. Itulah tak kena ni lah, tak betul ni, sungutnya. Itu yang saya pernah terdongar tau. Aduh nak cakap, ni kan tak boleh sih sungut ni. Sebab dia ni pantang jumpa. Memang sungut dia. Lepas tu, saya terfikir tu, yang macam itu yang budak-budak ni. Tak ikhlas lah tu. Jadi itulah. Lagi lah kan, kita seorang dalam kelas tu. Anak murid kita ramai. Dia orang tengok apa yang kita buat kan. Itulah penilaian mata dia orang tu 2 seorang. Kalau 20 orang, 30 orang kali 2. Berapa banyak mata tu. Tengok kita seorang mata 2. Pakai cermin mata tambahlah jadi 2. Tapi yang mandang kita tu lebih ramai dari kita yang dapat mandang dia orang. Kan? Jadi maknanya kalau kita declare kita orang baik, perlu hati-hati. Sebab ada kadang-kadang orang yang kata dia sangat bagus tu, ada udang di sebalik batu. Macamlah orang mengorat kan. Wah, dia cerita lah, itulah, inilah, dia orang kaya lah, dia itu lah. Tak tanya pun kan. Apabila seseorang yang menceritakan dia sangat baik, dia sangat bagus, maknanya kita perlu berhati-hati kan. Sebab yang
Sebab ketahuilah bahawa ada tulisan yang kasar tu bold tu. Ketahuilah bahawa yang paling berat timbangannya di akhirat kelak adalah akhlak yang baik. Lepas tu Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai antara kamu dan yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya antara kamu. Ni Nabi dah maklumkan ya. Akhlak yang baik dan sifat para nabi akhlak yang baik adalah sifat para nabi, para rasul dan orang-orang mukmin. Perbuatan buruk jangan dibalas dengan keburukan, tetapi dimaafkan dan diampuni serta dibalas dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud memberi kemaafan kepada orang berbuat jahat kepada kamu. Kadang-kadang susah kan? Susahlah nak maafkan. Kata dia. Sakit tu tidak. Tak pek dia maafkan tau. Kalau dah keluar kata tak pek dia maafkan tu, kena fikir balik lah. Kena fikir balik. Sebab memberi maaf itu adalah lebih afdal. Apa untungnya kita terus-terusan menyakiti apa pun, marah sangat-sangat. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Itu. Sedangkan Allah kalau kita lagi kalau orang tu minta maaf kat kita kan. Tapi kita buat dia aja. Kita tak kisah yang minta maaf ataupun kata dia sekarang boleh minta maaf kata dia. Dulu tu kemain lagi belagak kata macam tu kan. Orang tu minta maaf tapi dia tak mau maafkan. Itu pun satu kesilapan ya. Sebab sangat tinggi harganya kemaafan ya. Kalau dipikir-pikirkan apa untungnya kita tak maafkan orang? Untung ke? Sebenarnya sangat rugi kan. Lebih-lebih lagi kalau orang itu pernah minta maaf ataupun macam Nabi, yalah dia Nabi, kita apa, janganlah pula macam tu kan, dia umat Nabi kan, sepatutnya apa yang Nabi buat kita ikut, betul tak? Nabi macam kat mana tu yang orang lontar batu sampai apa macam dia Taif. Kita boleh buat Taif kan. Nak golekkan batu lah, nak konokan Nabi yang sedang duduk berehat kan. Mujur lah, tak jadi, malaikat lah jago batu tu, tak golek kono ke dia kan. Dia tak Nabi tak lawan dan tak bermusuh, malah Nabi doakan. Itu sepatutnya. Dia maafkan dan dia doakan. Itu ajaran Nabi. Kalau dia buat jahat tak apalah ya Allah, tapi mudah-mudahan dia akan insaf dan keturunan dia tak jadi macam dia. Itu Nabi doakan. Orang ni tak mau terima seruan dia supaya menerima Islam. Jadikanlah keturunan mereka, kata Nabi, akan menerima Islam. Memang kan doa Nabi itu makbul. Jangan buat kita lah dia Nabi memang doa makbul. Jadi kita ni tak payahlah berdoa kau. Macam tu lah, tanya balik diri sendiri. Kita tak payah kau berdoa. Sedangkan Allah memang suruh kita berdoa. Apa namanya ni? Berdoalah. Nasaya aku akan tunaikan. Kan Allah ada sebut macam tu kan? Macam mana ayat ni? Ud'uni istajib lakum. Istajib lakum. Mintalah kepada aku, doalah kepada aku, nasaya aku akan tunaikan. Perkenankan ya. Dan lagi satu ada hadis, doa mahul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadat. Otak tu maknanya yang paling penting lah kan. Jadi orang yang action sangat, tak payah berdoa. Orang kat Mekah tu, imam tu lepas hori salam tu risau, mana ada doa-doa. Itu dia mazhab dia itu, yalah itu kepandaian dia kan. Takkan kita nak ikut macam tu. Tinggal lagi doa pun senjata mukmin. Senjata mukmin kan. Doa
Doa itu senjata mukmin. Doa itu otak ibadat. Macam tu. Ibadat. Apa nama ni? Kita mazhab Syafi'i memanglah kita berdoa Banyak. kan. Jadi rugi ke berdoa? Tak keluar duit pun. Tak ada keluar duit dalam doa, minta ya ke Allah. Yang keluar duit ni lain-lain kan. Jadi tak ada rugi kalau berdoa dan tak ada ruginya kita maafkan orang. Sebab kan kalau orang tunjukkan permusuhan dengan kita, kita tak layan. Maksud tak layan tu tak lawan. Kalau kita tak lawan, insya-Allah dia akhirnya akan jadi maluan lah. Dengan budak yang ramai bergaduh kat sekolah tu kan, saya selalu cakap macam tu. Kau jadi macam ni sebab kau lawan. Kalau kau tak lawan, dia yang seseorang yang ngutuk kau, yang ngempur kau, tapi kau tak layan. Sudah tak melawan. Dia pun fed up. Bila dia fed up, kau takkan ada musuh lagi. Lepas tu kau maafkanlah. Dengan budak saya selalu cakap macam tu lah. Kalau kes datang kepada saya lah kan. Saya cakap macam tu. Malah kan kalau orang yang dah malu Allah ni maksudnya dia dah tak buat apa dah. Sebenarnya dia tu memang baik, hati-hati dia walaupun mulut dia tak cakap kan. Akhirnya insya-Allah kalau kita doa dia akan baik balik dengan kita. Dan yalah kita ni hidup ke dalam tak ada yang ada kau lebih mudah. Zaman muda, zaman budak tu lain Ustazah. Yalah. Apa nama Hati panas. Hati mudah panas ya. Kalau kita tak lawan dan kita doa, insya-Allah akhirnya orang tu akan baik balik dengan kita. Macam mana pula dia marah kan? Sebab kita tak tunjukkan kita bermusuh dengan dia. Okey. Seterusnya. Macam minggu lepas tu ada sebut kan? I can forgive but cannot forget. Kak J kata, kalau cannot forget tu makna dendam dah tu. Ikhlas lah tu. Tak ikhlas. Makna itu kita boleh fikirkan lah kan. Dan seterusnya pengajaran. Pengajaran di sini, manusia ialah khalifah Allah di atas muka bumi ini yang menduduki tahap ketinggian lebih daripada malaikat. Kita bandingkan malaikat dan haiwan, kita lebih tinggi. Walaupun malaikat tu memang tak pernah buat dosa sebab dia tak ada nafsu kan. Sebab tu ada ayat mengatakan macam ni. Kita tak perlu jadi malaikat, tapi jangan jadi binatang. Jadilah manusia sebenar. Jadi manusia sebenarnya maknanya kita ada akal Allah bagi dan kita juga ada nafsu. Bila ada akal dan nafsu, maknanya nafsu kita kawal dengan akal. Kalau binatang dia nafsu saja, tak ada akal. Kalau malaikat pula akal saja, tak ada nafsu. Macam tu. Jadi kita jadilah manusia sebenar, iaitu nafsu dikawal oleh akal. Itulah manusia sebenar. Yang kedua tu bertakwa kepada Allah merupakan kewajipan setiap Muslim dan merupakan asas diterima amal solehnya. Lepas tu bersegeralah bertaubat dan melakukan ketaatan seandainya tersilap melakukan keburukan. Kerana kebaikan akan menghapus keburukan. Taubat merupakan syarat menghapuskan dosa-dosa besar. Ada kat sini. Lepas tu bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak mulia. Akhlak merupakan dasar tertegaknya peradaban. Cahaya ketaatan akan menerangi kegelapan maksiat. Berusahalah memiliki akhlak yang terpuji dengan mencontohi akhlak Rasulullah. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Akhlak merupakan asas ketamadunan manusia. Lepas tu ada petikan di bawah tu kan. Akhlak merupakan asas ketamadunan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu memanglah Nabi ini menyempurnakan akhlak. Lepas tu hadis 19. Di sebelah tu ada petikan maksud ayat kan, surah Muhammad.
Kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian kamu. Hadis 19 ni, jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Kalau boleh tak kisah ke Allah, Allah pun tak kisahlah kat kita. Macam itulah maksudnya kan, dia sebaliknya. Hadis ini daripada Abu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tu. Kenapalah Abdullah lah? Sebab dia bagi bawah tu, sebab ada ayat sebelum itu, dia bagi bawah. Abdullah bin Abbas berkata, saya pernah berada di belakang Nabi pada suatu hari. Maka baginda bersabda, ya gulam, Abdullah Abbas ni memang budak kecil lagi kan, yang Nabi sentiasa bersama dengan dia. Malah Nabi doa untuk dia, macam faqihu fiddin. Allahumma yufaqihu fiddin. Maksudnya Nabi doakan Abdullah Abbas ni supaya dia faqih dalam agama. Sebab itu kalau kita ziarah di Mekah ke Madinah tu, kita pergi Taif lah Ustazah. Taif. Taif. Banyak ada dia punya apa masjid kan, ada maktabah dia. Yang maktabah. kita ziarah tu kan, dia ni memang sangat hebat. Kocik ni dah dipakai cakap ni kan, di kalangan orang-orang dewasa kan, cerita Abu Abbas ni. Ya gulam, memang dia kocik di masa tu kan. Inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata lawistama'at ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu laka. Wa in istama'u ala an yadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad kataballahu alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufi. Cerita dalam hadis ni, terjemahan dia, wahai anak, gulam tu arti anak nak mai sini, nak cerita sikit macam itulah kan. Saya hendak mengajarmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau mendapatinya bersamamu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Ketahuilah bahawasanya jika umat manusia bersatu untuk memberimu manfaat dengan suatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan suatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan suatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Telah diangkat kalam dan telah kering tintanya, maknanya kadar tu kan, memang Allah dah tetapkan macam tu. Dan satu lagi riwayat selain daripada Imam Tirmizi, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilallah fi rakhai ya'rifka fi syiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al karabi wa anna ma'al usri yusra. Artinya jagalah Allah, nescaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Maknanya bersamamu lah kan. Kenalilah Allah, jangan pula hadapanmu mana dah tak ada pun, bukan macam tu maksudnya kan. Allah kita tak nampak kan. Kenalilah Allah pada waktu lapang, nescaya dia mengenalimu pada waktu kesusahan. Ketahuilah bahawa apa yang luput daripadamu tidak bakal mengenaimu. Dan apa yang mengenaimu tidak bakal luput daripadanya. Ketahuilah bahawa kemenangan itu ada bersama kesabaran. Setiap jalan keluar itu ada bersama kesusahan. Itu bersusah payah. Dan bersama kesulitan. Itu pasti bersama kesulitan itu pasti ada kesenangan. Jadi maksud dia lebih kurang lah kan. Okey, seterusnya kita tengok huraian hadis. Huraian hadis muka surat 92.
Sabda Rasulullah SAW, jagalah Allah nescaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Ini dia ambil petik ayat hadis yang kedua tu. Maksudnya hendaklah beramal kerananya dengan penuh ketaatan sehingga Allah tidak memandangmu sebagai orang yang menyalahi perintahnya. Nescaya kamu akan mendapati Allah menjadi penolongmu pada waktu kesusahan. Ini keseluruhan itulah kan. Sabda Nabi lagi, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Memberikan petunjuk supaya bertawakal kepada Allah. Tidak bertuhan kepada selainnya. Tidak menggantungkan nasib kepada siapa pun, baik sedikit ataupun banyak. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Artinya, dan siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberinya kecukupan. Kisah Ashabul Kahfi, bukannya Kahfi yang masuk gua tidur tu. Tapi ni Kahfi yang 3 orang pemuda, kan? Apa nama ni? Pernah kena hujan, kan? Dia sebut tertimpa hujan. Kena hujan lah kan? Lalu mereka berlindung dalam sebuah gua. Kemudian pintu gua tu tertimbus oleh batu. Sebab hujan terlampau lebat, tanah jadi lembut kan. Jadi tompek dia masuk tu, pintu lah kan, pintu gua. Tertimbus oleh batu. Pada saat itu mereka berkata sesama mereka, ingatlah kebaikan yang pernah kamu lakukan. Lalu mohonlah kepada Allah dengan kebaikan itu supaya kamu diselamatkannya. Jadi masing-masing pun buatlah. Tahu tak cerita 3 orang ni? Apa yang dia orang buat dan dia orang minta dengan Allah? Kalau nak saya ceritakan boleh juga ni. Saya itulah lupa dah. Lupa. 3 orang pemuda ni yang masuk gua tadi, lepas tu pintu gua dah tertutup, dek batu dah jatuh ke laluan masuk tu kan. Mereka bertawassul. Bertawassul ni maksudnya memohon kepada Allah melalui salah satu daripada 3 cara kan. Dia ni buat yang ketiga. Tawassul tu boleh dengan menyebut sifat-sifat Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wahab. Dia kan Ya Latif kan. Lepas tu kita sebut doa kita. Kan? Itu tawassul tauhid pada dengan menggunakan nama Allah, Asmaul Husna. Lepas tu selain dari itu boleh juga tawassul melalui orang-orang alim, orang yang warak kan, minta dia tolong doakan. Kita minta dia doakan ataupun buatkan sembahyang hajat ke untuk kita kan. Macam kita dalam grup lah. Kita dalam grup tu kan bila ada sesiapa tak sihat ke sesama doakan. Mudah-mudahan adalah di antara berpuluh orang kan kita dalam grup tu. Mudah-mudahan adalah sekurang-kurangnya seorang kan. Ya Allah terima doanya. Allah makbulkan doanya. Tapi kalau lagi ramai, kan tiap-tiap 40 ada satu. Tiap-tiap 40 yang berdoa, ada satu yang akan diterima doanya. Sebab tu kan baca Yasin 41. Kan ada orang kampung baca Yasin 41. Tu mintalah tu mudah-mudahan dalam 41 tu adalah seorang yang makbul doanya kan. Macam tu. Jadi tu tawassul melalui kawan-kawan tu. Kan? Dia minta kau doakan ataupun kita bersedia untuk doakan. Lepas tu macam yang Hawa selalu buat mari kita baca Yasin untuk kawan kita kan. Itu tawassul lah tu. Tawassul melalui bacaan Yasin kan, berdoa. Jadi cerita ini tadi ni dia bertawassul dengan menggunakan amalan amal kebajikan mereka. Kebaikan yang telah mereka lakukan, dia gunakan amal dia tu untuk minta kepada Allah supaya terbukalah pintu gua ni. Dapat dia keluar kan. Jadi 3 orang tu, yang pertama kan, dia buat pengakuan. Confession lah.
Dia buat pengakuan. Dia pernah, kata dia, terpikat dengan seorang wanita cantik. Lepas tu dia ni, pemuda ni kaya. Dan ada apa? Ada kuasa. Boleh memaksa lah macam tu kan. Lepas tu dia jumpa wanita tu minta bayaran. Lepas tu dia setuju dengan apa yang wanita tu minta. Tapi bila dia dah berdua-duaan, boleh dan sempat melakukan zina, tiba-tiba dia teringat, apa aku nak buat ni? Macam aku ni lupa pula seksa Allah tentang orang-orang yang berzina kan. Jadi bila dia ingat Allah masa tu, dia batalkan niatnya untuk berzina dengan perempuan cantik tadi. Dia terus tinggalkan perempuan tu. Jadi dalam tawasulnya kan, dia nak minta pintu gua tu buka ni. Ya Allah, seandainya yang aku perbuat itu baik menurutmu, geserkanlah besar ni yang menghalang mulut gua ni, dia kata. Sebab nak keluar kan, tak dapat nak keluar. Lepas tu kan, lepas habis dia berdoa tu, bergeser. Bergeser tu makna bergoraklah batu tu. Macam tu buka lah sikit. Tapi masih tak muat nak keluar. Baru sikit lah. Lepas tu berdoa pula yang pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua ni, dia ni seorang majikan ni. Seorang majikan. Dia pernah menyuruh sekumpulan pekerja dia buat kerja. Dan upah masing-masing setengah dirham. Kira mahal tu setengah dirham. Masuk tu lah. Setengah dirham tak sampai 1 dirham kan? Dalam ramai-ramai tu, ada seorang yang tak setuju. Dia kata dia buat kerja, 2 kerja dia buat dalam satu masa. Patutnya dia dapat 1 dirham. Lepas tu, yang lain-lain tu mau setuju. Dia dapat setengah dirham. Beredar lah kan. Yang dia ni tak setuju, bila dia tak setuju, dia keluar. Dia tinggalnya dia punya majikan tu. Dia ni tak payah apa dah lah. Orang tak nak terima setengah dirham kan. Dia dah untukkan setengah dirham. Tapi bila orang tu dah berlalu, dia terfikir, setengah dirham ni baik aku laburkan. Dia laburkan. Bukanlah labur wang segera kan. Maknanya dia meniagakan ke macam tu kan. Lama kelamaan untung makin banyak duit tu. Lepas tu satu hari orang pekerja dia yang menolak upah ni dulu ni tiba-tiba teringat nak pergi minta yang setengah dirham tu. Akhirnya dia jumpa lah. Dia jumpa majikan, bekas majikan dia tu. Dia kata, saya nak minta lah upah saya yang setengah dirham dulu katanya. Lepas tu kata pemuda tu, itu majikan tu kan. Sekarang ni duit setengah dirham tu aku dah laburkan ataupun aku dah berniagakan. Sekarang ni jumlahnya dah 10,000. 10,000 dirham. Lepas tu kata orang pekerja tu, bekas pekerja tu, janganlah main-main. Dia kata berilah setengah dirham tu. Dia kata tak main-main, sungguh kata dia. Dia meniagakan dan sekarang ni jumlah keuntungan dah 10,000. Lepas tu dia terangkanlah apa dia buat semua. Lepas tu meyakinkanlah pekerja tu kan. Dan akhirnya pekerja tu pun setuju. Sangat gembira lah dia setengah sen jadi 10,000. Berapa kosong-kosong lah tu Pak? 10,000 tu. 5. 5. 5. 5 tak? Empat. 4. 4. Empat 1,000. Kan?
5 lah betul Pak. Lima. Ha. 5, 10. 4 dah. 10K. Ha, 10,000. 10,000. 5 kosong kan? Jadi gembira lah dah. Wah, seronoknya. Cik baik aku tak ambil dulu yang setengah sen. Kalau dia ambil setengah sen pula. Setengah dirham tu. Kalau ambil dulu habis belanja kan. Tapi dia tak ambil. Pandai majikan tu dia niagakan. Dan majikan ni pun amanah. Kan? Dia tak ambil, aku tak berhak ke atas 1 sen ni. Sebab dia buat kerja yang aku suruh dulu. Aku tak boleh ambil. Yelah kok saya sedekah hanya kat tabung masjid. Tak pandai lah nak niaga-niaga. Tapi yang dalam cerita ni dia niagakan ya. Sehingga mendapat keuntungan. Lepas tu dia sebutlah, dia tawassul lah. Ya Allah, dia kata seandainya yang aku pun buat dulu tu adalah baik pada pandanganmu, kan? Gerakkanlah atau geserkanlah batu besar yang menghalang mulut gua ni. Supaya dapatlah kami ni keluar dari gua ni. Dah tak ada jalan lain dah. Minta ke Tuhan lah. Lepas tu bergeser. Bergerak batu tu. Tapi masih belum muat nak lalu. Sebab ada seorang ni. Ini cerita hadis tau. Hadis Bukhari. Kitab hadis Bukhari ni kan. Ni. Saya dah beli lama kitab ni. Tahun 2000 apa? 2002. Ada tulis. 2002. Tapi taklah buka-buka sepenuh. Dosa kitab. Abang, 4 jilid sebuah buku. Ambil kitab ni. 1, 2, 3, 4 jilid kan? Yalah. Sebuah buku. Makin buka bila nak cari apa yang kita nak. Rujuk-rujuk lah. Tajuk lepas tu tengok. Tak ada buka dari kulit ke kulit dah. Sekarang ni kan Dr. Zulkifli yang jadi mentori dah tak jadi mentori kan. Dia buka kelas online. Baca kitab ni. Baca kitab ni. Dia tak suruh beli kitab. Tapi dia bagi Kuliah. online. Dia bagi online. Kita print lah macam tiap-tiap malam. 7 hari seminggu. Pukul 9 sampai pukul 10. Malam. Jadi setiap malam lah saya on. Live dengan doktor tu. Tapi yalah dia baca yalah. Mana yang dia rasa nak hurai sikit, dia hurai lah. Sebab beratus ada ni. Dia nak habiskan. Asalnya dia cadang setahun. Tapi bila dah agak lama bona setahun kan. Dia pendek kan. Sebab tu buat tiap-tiap malam 6 bulan. Dia target 6 bulan. Mula dari 1 Rajab. Baru lagi lah. Kau ada yang minat boleh bagi lain untuk daftar. Apa nama ni? Saya kata, oh lah, hai, kalau tak ada, saya ikut ni memanglah takkan buka lagi kita. Cantik ha. Tak nyonyel langsung. Tahun 2002 balik. Yang Muslim pun ada. Lahir Toba Muslim tu. Tak bila lah pula nak buka tu. Ni 6 bulan ni baru selesai. Tiap-tiap malam. Kalau kita tak sompet, kita lah kan. Kita buka. Apa? Dia punya macam ni lah kan. Boleh buka YouTube dia ya. Melalui Facebook. Okey. Jadi dah 2 orang tawasul kan. Dengan amal baik dia. Dijadikan tawasul untuk mohon pada Allah. Yang ketiga, pemuda ketiga. Apa pula dia punya cerita? Dia buat pengakuan macam ni. Dia kata dia sangat sayang ke kedua ibu bapa. Tak pernah dia makan atau minum sebelum keduanya makan atau minum. Suatu hari dia bawakan sebotol susu. Sebotol air susu.
untuk kedua ibu bapanya minum kan. Tapi masa dia sampai, dua-dua orang tu terlena. Ataupun dah tidur, kau tak tahulah siang atau malam ni kan. Memang dia dah tidur dua orang tu. Dia tak kejutkan ibu bapanya tu. Walaupun pada masa yang sama, anak dia, anak pemuda tu menangis. Minta susu sebab dia nampak kan. Minta susu tu. Tapi dia tak layan anak yang tu. Dia mesti nak bagi mak ayah dia dulu. Sebelum yang lain tu makan atau minum kan. Jadi apabila keduanya bangun, dia berilah susu tu. Dia tawassul pada Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang aku buat. Apa yang aku buat tu semata-mata kerana mengharap keredaan-Mu. Kan keredaan Allah adalah keredaan ibu bapa kan. Kerana mengharap keredaan-Mu. Maka tolonglah alihkan batu ni supaya kami dapat keluar. Akhirnya batu tu bergeser macam tu lah. Wah, saya pun macam terdong-dongar lah bunyi batu. Nak bergogak kan. Dan akhirnya mereka bertiga dapat keluar dengan selamat. Hadis Bukhari. Doa lah tu dalam buku Tabah tadi. Lu cari dia dah. Tapi itulah cerita. Ada dalam hadis ya cerita tu. Pengajaran daripada hadis 9 boleh ni, sesiapa yang tak ni. Yalah kan? Sesiapa yang melaksanakan perintah-perintah Allah, nescaya Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Beramal soleh serta melaksanakan perintah Allah dapat menghindarkan bencana dan mengeluarkan seseorang daripada kesulitan. Jangan meminta apapun selain daripada Allah. Manusia tidak akan mengalami apa musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah. Kita hendaklah sentiasa menghormati waktu dan menggunakannya kepada sesuatu yang bermanfaat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakanlah masa mudamu untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah akan mendapat perhatian, pertolongan dan perlindungan. Hanya kepada Allah kita panjatkan doa dan meminta pertolongan kerana Dia Maha dekat, Maha menjawab, Maha kuat dan merupakan zat yang tidak pernah bosan memberi. Meminta pertolongan kepada selain daripada Allah merupakan kehinaan, kerendahan dan kelemahan. Beriman kepada qada dan qadar akan mendatangkan keberanian, ketenangan dan ketenteraman. Kita hendaklah bersabar dengan musibah yang didatangkan daripada Allah, Kemenangan hanya akan diperoleh dengan kesabaran. Jika kita juga hendaklah sabar dengan perlakuan tidak baik orang lain kepada kita. Kita hendaklah bersabar di medan dakwah maupun di medan perang. Tu deh. Hadis 9 boleh. Kita terus hadis 20 Hadis 20 ni cerita dia malu sebahagian pada iman. Malu sebahagian daripada iman. Macam apa? Al-haya'u minal iman kan? Ada hadis tu. Tapi ni jadi tajuk lah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Maknanya kalau tak ada malu, kuranglah iman. Sebahagian daripada iman dah tak ada. Kan? Al-haya'u minal iman. Daripada Abi Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni ya. Uqbah bin Al-Badri berkata bahawa Rasulullah bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya sebahagian daripada apa yang telah dikenali orang daripada ungkapan kenabian yang pertama adalah, ini cakap Nabi yang memula dulu, sabda Nabi yang memula dia jadi Nabi kan. Jika kau tak tak malu, buatlah sekehendak hatimu. Aku tak malu, buatlah. Kok gitu lah tu kan cakapnya tu. Huraian hadis. Malu kucing tu kat ku, gambar kucing. Malu kucing tu nak ngecek. Tu ngecek tak? Ngorat.
Dia intai-intai kan. Nampak ikan wah dia buat nyoling. Konon tak nampak. Bila kita temaling, tahu tak temaling apa? Temaling tu berpaling. Kalau kita berpaling ya, wah dia tangkap ikan tu buat lagi. Tu malu kucing. Kononnya baik kan, tak nampak. Okey. Sabda Rasulullah SAW, berbuatlah sekendakmu mengandungi dua pengertian. Yang pertama, ancaman atau peringatan ataupun peri. Peringatan keras, bukan merupakan perintah. Bukan perintah kan? Ini pengertian pertama. Sebagaimana sabda baginda, lakukanlah sesuka kamu. Yang juga bererti ancaman sebab kepada mereka telah diajarkan apa yang harus dijalankan, apa yang harus ditinggalkan. Perintah yang disuruh, dilarang tu dah jelas. Tapi nak buat juga, buat mana lah. Manjek. Jangan manjek itu kan, tak dengar. Panjek bona lah, lai tinggi. Macam tu. Macam tu lah kan. Ancaman kan. Okey. Demikian juga lah Nabi pernah bersabda yang bermaksud, siapa yang menjual khamar, arak, maka hendaklah dia memotong-motong daging babi. Lengkapkan lah maksudnya. Kau dah menjual arak tu, kau potonglah daging babi tak sekali. Makna itu ancaman lah kan. Dah tahu dah arak tu haram, babi pun haram, buatlah semua itu kan. Tidak bererti bahawa beliau membenarkan melakukan perbuatan tersebut. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, hendaklah melakukan apa saja yang kamu tidak malu melakukannya. Ada pun al-hayat minal iman. Tadi kan main mencari. Malu itu sebahagian daripada iman. Maksud malu di sini ialah malu yang dapat mendorongkan berbuat kebajikan dan menjauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Demikianlah apabila malu dapat mendorong seseorang meninggalkan perbuatan keji, kemudian melakukan perbuatan baik, maka malu seperti ini setaraf dengan iman kerana persamaan pengaruhnya kepada seseorang. Satu pengajaran, malu merupakan ajaran yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Lepas tu yang kedua, jika seorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi ada kebaikan pada dirinya walau sedikit pun. Tu yang anda jual arak tu, potong daging babi dah sekali. Kan? Itulah maksudnya tu. Jangan harap lagi ada kebaikan pada dirinya. Nombor 3, malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu berpaksikan kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya, lebih banyak kebaikannya. Dan siapa yang sedikit rasa malunya, semakin sedikit kebaikannya. Rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki tanggungjawab hendaklah boleh kan, memerhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi tanggungjawabnya. Seperti suami tanggungjawab terhadap isteri, ibu bapa tanggungjawab terhadap anak-anak, majikan tanggungjawab kepada pekerja. Itu malu yang dibentuk. Misalnya pekerja tu tak reti malu waktu dah ni. Jadi ajarlah dia. Itu tanggungjawabnya. Pemerintah bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Maknanya malu ni ada semula jadi, ada boleh dibentuk. Tu malu ada dua jenis. Macam itulah. Yang kelima, jangan ada rasa malu dalam mengajar hukum hakam agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Allah berfirman, wallahu la yastahyi minal haq. Artinya, dan Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Kulil haq walau kana murran. Tu hafal juga tu. Katakan yang benar walaupun pahit. Kan? Yang keenam, antara manfaat rasa malu ialah iffah. Sedap nama iffah kan? Iaitu menjaga diri daripada perbuatan tercela. Itu iffah. Yang keduanya, manfaat rasa malu ni wafa, iaitu menepati janji. Yang ketujuh, rasa malu merupakan salah satu cabang iman yang wajib diamalkan. Alhamdulillah. Selesai 3 lagi kan. Tinggal lagi 22. 22 ni kalau bagi 3 adalah 7 kali ni. Tapi puasa nanti kita cuti kan? Ya.
Aku tu ada gambar muka surat 96-97 tu ada gambar. Tengok apa gambar itu? 96-97 tu tengah tu kan ada gambar tu. Dak pokok semalu. Kok semalu. Apa maksud itu? Malu lah tu. Bila dia mesti malu. Malu. Colek dia saya juga. Pandai je. Kan pokok semalu lah tu. Terkonang ke tanah-tanah lapang kan. Dulu masa ke sekolah, ke Padang kan. Oh, banyak. Kalau Cabut dengan screwdriver, panah, Sepana tu duri. masa saya ke Syam kan. Kan Padang dia kat sebelah kubur Kristian tu. Banyak semalu kat situ. Apa yang staff buat kan? Di apa pergi ke kedai bosi. Kedai bosi tu boli bosi yang lepen, nipis kan? Nipis. Lepas tu korek, lepas tu ujungnya buat bengkok sikit untuk pemegang. Pakai itulah cucuk. Jadi bila dah sudah nyapu, dah sudah siram bunga, pekerja tu pergilah Padang. Ya apa nak buat kan, kau nak buka-buka lagi Padang tu. Cungkil lah semalu. Cungkil semalu lah banyak dapat. Kata kreatif dia orang ni. Suka saya tengok. Nama sains dia sodap tu Kak Gu. Saya tadi memang cantik. Oh Kak Gu. Nama sains dia sodap tu. Apa dia? Mimosa. Oh, Mimosa Mimosa. pudika. Mimosa pudika. Mimosa pudika. Kena ya ni Mimosa. mi M-I. Oh. mi Mosa. mu M-O S-A. SA. Oh, Mimosa. Okey. Jadi kita ada sikit masa lagi. Kita selesailah 3 hadis ni kan. InsyaAllah. Kita akan sambunglah minggu depan pula hadis 21. Dan untuk mengakhiri majlis kita ni, kita samalah tutup. Mula kita baca surah Al-Asr. Lepas tu tasbih kafarah dan selawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sila no bedah dia. Ada. Silakan Bedah. Buka mic dulu Bedah, buka mic dulu. Kita yang lain-lain. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih dah. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih aku. Okay. Syukran jazilan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ku. Nanti nak ambil Ambil gambar. Ambil gambar. Farida, Rokiah, ambil tunjuk muka. Tak. Ah.
Ambil Tak gambar. tahu lah tu bermakna sikit. Okey, semua pandang kamera. Satu, Tak dua, pedas saya. Tak tahu lah. Nak belum. dua, tiga. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih semua.